Dengar ke? Dengar betul. Betul dengar betul. Okey, right. Okey. Sambungan tadi tu Boleh. Kurang ada ni. Ada 40 orang betul. Kalau ni banyak break lah. Okey, dah cuba tadi ni. Dapat berapa ni? Yang ni dapat berapa? Yang the sum of X ni dapat 5.4 betul. Saya Dia kira punya lah. min. Min yang 5.4 kan? Yang ini saya percaya dapat 54. Ini 54. Hasil tambah X tu 54. And kita 10. So maknanya min dia 5.4. Okay. Betul 5.4. Lepas tu hasil tambah X kuasa 2 tu. Saya dapat 376. Okey, 376. Jadi bermaksud kalau kita nak cari varian tu, varian dia bersamaan dengan varian, kita gantikan dia nilai-nilai dalam formula kita ni. Ini bersamaan dengan 376 tolak 54 kuasa 2 bahagi 10. Keseluruhan tu kita bahagikan dengan 10 tolak 1. So kalau kita kira, patutnya dapat 54 kuasa 2 bahagi 10. Semua tu bagikan dengan 9.38. Up to 2 decimal places, 9.38. Okay, tu dia punya variant. Ni ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Ya, Dr. Ada. Tak ada suara pun. Ada. Am I talking alone? Doktor dengar. Ada doktor. Ada doktor. Ada. Arsenal last kali. Okey. Varian 9.38. Okey, terbalik tu. Siapa Azizi terbalik tu. Standard deviation ni varian 9.38. Okey. Itulah. So bukan deviation yang itu adalah varian. Varian 9.38. So itu standard deviation dia. Standard deviationnya adalah S punca kuasa 2 9.38. So taking the square root kita dapat square root 9.38. So dapat 3.06. Okay, 3.06. So tiga nilai inilah yang common lah dalam statistik. Standard deviation, varian dia, varian. Ini sigma kuasa 2, ni S kuasa 2 sorry. S kuasa 2 sebab ni sampel. So ni adalah varian sampel kita 9.38 dan ini adalah kita punya X bar. So kalau kita nak rumuskan dia tu,
kita dapat min X bar 5.4. Okay, 5.4. Varian dia S square ini adalah 9.38 dan dia punya standard deviation dia adalah 3.06. Okay. Itu yang nilai yang kita dapat ni daripada your sampel 10 orang ni lah. Maknanya purata bilangan adik-beradik adalah 5.4, varian dia 9.38 dan standard deviationnya adalah 3.06. Okay. Nilai-nilai ni nanti you all kena tahu cara untuk dapatkan mean dengan standard deviation lah, dan varian, sebab kadang-kadang kita bagi je data, satu data set, and then kita perlukan nilai mean dengan standard deviation dia untuk meneruskan analisis statistik kita. So kena ada skill lah, skill untuk cari dia punya mean dan juga dia punya standard deviation. Okay. Dalam your calculator dia ada cara untuk kita dapatkan mean dengan standard deviation secara direct, tak perlulah nak guna formula-formula ni. Okay. So you all ada calculator you all. Kalau ambil your calculator tu ni ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Suara seorang. Ada, doktor. Ada, doktor. Ada, doktor. Mizi bersuara lah, Mizi. Ke record aja ni? Ada. Ada. Ke doktor yang tak dengar kami? Doktor dengar tak, doktor? Saya tak dengar. Saya tak dengar suara. Serius tak dengar, doktor? Tapi macam mana balas Azizi punya? Tanya doktor boleh balas kalau doktor tak dengar. Doktor biar betul, doktor. Okey. Doktor dengar tak? Tapi suara saya dengar kan? Dengar. Dengar. Okey. Dengar, doktor. Saya Kat sini terpasar je doktor. yang termute tu tadi. Sorry. Okey. Sekejap one moment. Okey. Okey, cara nak guna your calculator itu yang cara mudah lah. Kita gunakan cara nak dapatkan dia punya mean dengan standard deviation. Your calculator akan give you directly dia punya mean dengan standard deviation. So kebanyakan you all pakai calculator apa yang ni ke? FX 570 MS. Ya, doktor. Ya. Sama doktor. Ini yang berubah sikit lah. Yang baru-baru ni dia lagi canggih lah. Yang warna apa nama tu? Warna silver tu. Itu ES. Itu yang lebih terkini lah. So version macam-macam tapi saya kalau untuk nak tunjuk semua macam tak larat lah. Banyak pula nanti. Kalkulator pun saya ada satu ni je pun. So cara dia tu untuk nak dapatkan mean dengan standard deviation ni, pergi pada on your calculator, lepas tu tekan mode ni, sebelah on tu ada mode kan, tekan mode tu. Dah ada belum your calculator? Ada, doktor. Okay, tekan mode tu 2 kali sampai keluar SD. Dia 1 SD, nombor 2 REG regression, nombor 3 base. Ada? Okey, so pilih yang nombor 1 SD. Ini nanti you all kena refer jugalah manual. Ini you all kena mahir kan. Okey, pilih SD. Bila you all pilih nombor 1 tu, dekat your screen tu patutnya ada note dekat situ, dia tulis tu SD. Ada kan? Ada, doktor. Dekat sebelah atas. Dekat atas tu dia bila tulis SD, maknanya you dalam environment statistical calculation. So SD tu dia adalah statistical calculation punya
environment lah. So kita sekarang the next one adalah nak masukkan data, 10 data semuanya. So data pertama tu 3, so type 3. 3, lepas tu dekat M+. Cuba tengok M+. M+ tu kan ada bawah tu DT tu kan. Ada DT, ada CL. Jumpa. So kita tekan M+ tu sekali. So bila kita tekan M+ tu sekali, sebenarnya dia Dekat mana Doktor? Tak jumpa. ada bawah AC ni, atas AC M+. Oh, okey. Okey, okey. Okey, tekan M+ tu sekali. So akan keluar N equal to 1. Ada? Okey, dapat. Ada Alright. doktor. Okey, tu data pertama. Data kedua 3, so type 3 balik. M+. So dia akan dapat N sama dengan 2. Betul Lepas tu data ketiga adalah 4. M+. So N equal to 3. Maknanya kita dah masukkan 3 data. Lepas tu 6 M+. N equal to 4. Maknanya dah masukkan 4 data. And so on lah, teruskan. 12 M+. 6 M+, 9 M+, 2 M+, 4 M+. So kita ada 10 lah. Akhirnya kita akan dapat N bersamaan 10. Okey. Dah. Okey dah. Dah, okey. Sekarang cuba tengok dekat nombor 1, nombor 2. Dekat nombor 1, nombor 2 tu ada tulis S-sum kan dekat nombor 1. Okey, betul. Lepas tu nombor 2 tu SVAR. Okey, betul. Okey, kita nak check aja sekarang ni S-sum tu, cuba tekan, dia warna kuning kan. So bila warna kuning shift lah. So shift nombor 1. Okey. Okay. So kita ada option hasil tambah X kuasa 2, hasil tambah X dengan N. Betul? Betul. Betul. So cuba check, betul tak hasil tambah X dia sama dengan 54. So maknanya kita pilih pilihan kedua lah. So tekan nombor 2. Lepas tu tekan equal. Betul lah Doktor. 54 kan. So maknanya jumlah kita tu 54 tu adalah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 sampai 4 tu. So tu 54. Betul. Alright. So kita nak tengok pula hasil tambah X kuasa 2. Okey. So shift nombor 1 balik. Shift 1. So pilih nombor 1 lah. 1. Lepas tu equal. Jangan lupa tekan equal tu. Okey. So dapat 376. Betul Doktor. Yang tu 376 tu adalah setiap nilai data kita tu kita kuasa 2 kemudian jumlahkan. So 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sampai yang last kali tu 4 kuasa 2. So jumlah dia 376. Okey. So kalau nak guna formula kita boleh dapat teruslah hasil tambah X dengan hasil tambah X kuasa 2. Tapi Okey. yang kalkulator ni dia dah siap kira untuk min kita. Dah tak payah dah kita nak guna formula ni. Cuba yang itu kita boleh dapat dekat yang nombor 2 tu. SVAR tu. Okey. So shift nombor 2. Shift 2. Shift 2 tu kita ada 3 pilihan. X bar. Lepas tu X sigma N. Satu lagi X sigma N minus 1. Okey. X bar tu maksudnya adalah min. Okey, simbol dia tu. X bar tu maksudnya ini adalah min. Tapi min tu kalkulator dia berguna simbol X bar. Kita kena pilih. Kita ada 2 pilihan, X bar ke mu. So oleh kerana ni sampel dia jadi X bar lah. Okey. Lepas tu yang kita ada X sigma N tu, satu lagi X sigma N minus 1. Okey. X sigma N ni adalah standard deviation. Ini adalah population standard deviation. Okay. Doktor, kalkulator kita orang tak ada X sigma N tu Doktor. You all ada apa? SX Sigma X dengan SX saja. dia sama lah tu. Dia sama lah. Kalau yang ini adalah sigma X. Kalau yang sampel SX.
Okey. Okey, sama lah doktor kan? Samalah. Dia simbol aja dia berbeza. Al-Wadi. Okey. Dia actually yang lebih terkini tu lebih tepat lah simbol dia. Yang kalau guna yang lama macam saya ni, X sigma N kan pembawah Cuba kita tengok kalau tengok formula untuk variant tu. Kalau di pembawah dia bahagi dengan N, itu adalah population. Kalau bagi dengan N tolak 1, dia adalah sampel. So yang lama macam saya punya ni, dia guna you have to know the formula. Tapi kalau yang baru sikit, yang sigma X, SX tu, dia menggunakan simbol yang lebih tepat. So yang SX ataupun X sigma N minus 1 tu adalah sample standard deviation. Sample standard deviation. Okay. So oleh kerana kita punya ni sampel, kita nak kira mean dulu kan. Okay. So, untuk mean, kita pilih pilihan nombor 1 lah. Okey. X bar tu. So tekan nombor 1, lepas tu equal 5.4. 5.4. Betul lah. So dapat 5.4. So maknanya mean dia adalah 5.4. Okey. Dah boleh? Boleh doktor? Boleh. Untuk cari standard deviation, kita pergi balik shift nombor 2. So dia ada 3 pilihan tadi lah kan? Betul. Okay. So your calculator dia hanya bagi standard deviation. So kita pilih yang nombor 3 tu. SX ataupun X sigma N minus 1. Ini adalah sampel. So tekan nombor 3. Lepas tu jangan lupa equal 3.06. Okey doktor. Okey. So 3.06 tu adalah kita punya itulah. Kalau guna your calculator tu, ni adalah SX. Yang ini adalah kita punya mean. Ini kalau guna calculator. So untuk dapatkan variant dia, X kita kuasa 2 je kita punya standard deviation. Lepas tu kuasa 2 terus, lepas tu equal. So kita dapat 9.38 up to 2 decimal places. Dapat? Dapat doktor. Ni kan ini maknanya cukup mudah lah. Tak adalah perlu nak guna formula-formula ni. Sakit kepala ni guna formula ni. Skill ni you all kena ada tau. So mana yang ada kalkulator lain tu, cubalah tengok manual tu. Kalau perlu saya tunjuk nanti, saya akan tunjukkan tu kemudian lah. Tapi dalam chapter mendatang nanti, you all kena tahu how to get the mean dengan standard deviation. Itu macam ABC lah maksudnya. ABC of statistic. Kita kena tahu guna calculator untuk dapatkan mean dengan standard deviation. Okay. Alright. Boleh ni. Boleh. Doktor Mizi boleh kata doktor? Macam mana? Boleh. Okay. Yang itu penting tu. Dia kalau dalam statistik, kalau dalam you all civil engineering ni, you all ni ada satu perkara wajib yang you all tahu buat. Apa dia tu? Kalau you all tak tahu ni, maknanya you are not a civil engineer. Apa dia tu? Siapa tahu? Macam mana doktor? Ulang balik soalan. Untuk you all kan civil engineer kan? Okey, ada satu skill yang you all wajib tahu. Yang kalau tak tahu tu maknanya ini bukan civil engineer lah. Ada satu tu. Apa dia? Siapa tahu? Skill kira gaji doktor. Dia banyaklah skill. Salah satunya adalah baca plan tu wajib tahulah kan? Okey, ada satu lagi yang tidur light tu. Juru ukur Survey. Light. juru ukur tu kan? Project management. Lampu tidur light tu. Okey. Itu you all wajib tahu kan benda tu? Lebih kurang doktor. Setahu saya you all wajib tahu tu. Kalau tak tahu tu, ini bukan civil engineer ni. Macam saya, orang statistik tak perlu tahu. Okey. Ini pun maknanya, ini pun samalah. You all wajib tahu untuk yang kira mean dengan standard deviation tu adalah the very basic thing yang dalam statistik ni. So, make sure you all tahulah. Yang mana yang ada kalkulator lain apa semua tu, cuba tengok manual dia. Alah YouTube ada melambat kan.
boleh tengok je. No problem lah. Skill ni dalam test, dalam exam selalu memang dibagi data macam ni lah. Given a set of data macam ni, lepas tu sekarang adalah soalan ABCD macam tu. Semuanya menggunakan mean dengan standard deviation ni. So kalau kita tak boleh kira mean, tak boleh kira standard deviation, definitely yang lain tu kita takkan boleh buat lah. Okay, boleh? Boleh doktor. Okay, thank you. Alright, itu review je sebenarnya ni review. Review perkara yang kedua, yang pertama tu descriptive statistik. Yang kedua, yang kita tengok konsep aja lah. Nombor 2, dia bukan kita nak ajar semula, tapi yang kita perlu tahu adalah probability, kebarangkalian. Okay, probability. Now, probability ni apa benda probability ni? Okay. Probability ni dia contohlah kita bagi contoh. Ini yang saya ingatlah tahun 1994 World Cup dulu. Bola. World Cup. Siapa champion? 1994. Brazil. Okey, menang penalti Lawan Itali. Bukan lawan Itali. Roberto Baggio miss the penalty kick. Okey. Dia ini macam saya cakap tadi lah, bola ni banyaknya tu hal judi. Okey. Dia ada satu masa tu dekat UK, dia panggil odds, okey. Betting dia tu, dalam dia punya betting tu lah. Ni dia bagi team, lepas tu ini dia punya odds. Okey. Dia panggil odds. Dia bagi Brazil tahun tu untuk sebelum start World Cup tu, dia kata dia punya odds yang dia bagi adalah 2 to 1. Maksud dia, kalau orang tu bet 1 pound, ni UK 1 pound, dan kalau Brazil tu betul jadi champion, orang tu akan dibayar 2 pound. Okay. Itu itu untuk tim Brazil. Lepas tu dia bagi Jerman ni 6 to 1. Maksud dia, kalau orang tu bet 1 pound, kalau Jerman ni jadi champion, orang tu akan dibayar 6 pound. Okay. Okay. Ini judi tau. Ini bukan nak ngajar judi tau. Okay. Dia judi ni kalau kita tunjuk teori judi ni, patutnya tak ada orang berjudi. Pasal dia punya probability menang tu ada, tapi on average orang kita semua akan kalah. Okay, on average. Itu cara dia design dia design dia punya hadiah tu lah. Yang nombor ekor pun samalah. Alright. Okay. Antara dua tim ni, Brazil dengan Jerman, dia bagi Brazil 2 to 1, Jerman 6 to 1. Soalannya, yang mana satu kita lebih confident akan jadi champion? Brazil ke Jerman? Brazil. Kenapa? Berdasarkan odds ni. Kalau berdasarkan odds ni, kenapa? Sebab kita punya pulangan dapat rendah. So, maknanya betul. Sebab pulangan yang dia bagi tu adalah lebih rendah daripada Jerman. Okay. Jadi menunjukkan yang buat judi ni lah, dia lebih yakin yang Brazil akan jadi champion. And so happen tahun tu memang Brazil yang jadi champion. So dia bagilah tiap-tiap tim tu ada. Sampaikan tim yang paling dihina, Korea. Agak-agak dia bagi berapa tu? Kalau bet 1 pound, dia bagi pulangan berapa? 10. 200. Maknanya kalau maknanya dia punya tu, punyalah dia punya tak yakin yang Korea ni akan jadi champion, sampaikan dia bagi pulangan yang cukup besar. Jadi ini psikologi lah. Orang fikir tahun ni ada can dapat 200 ni. Padahal very unlikely Korea tu akan menang. Okay. Ini scammer scammer punya cara macam ni lah kalau nak tahu. Okey, boleh. Boleh doktor, boleh. Faham. Agak-agak lah kalau Malaysia masuk macam mana 500 1,000. 600 kot.
Satu Orang tak dua juta. popular ke, 100,000. Aziz Chan? Sudah, oh, hina. Ini menghina Malaysia ni. Ya Allah, Azizi, jangan macam tu, Azizi. Kau cakap 6,000, Mizi. Kalau saya bagi 2.6 bilion. Astaghfirullahaladzim. Maknanya punya tak confident lah. Untuk sekarang ni belum lagi. Tunggu, tak tahulah bila. Okey. Macam dulu, sekarang ni kan tim-tim Asia ni pun nampak ada dah mula tunjuk taring lah macam Korea gitu kan. Dah mula bagus lah, dah mula improve. So tak tahulah akan datang ni silap-silap Afrika yang jadi champion. No more Brazil, no more Argentina apa semua tu tak ada. Manalah tahu. Okay. Alright. Okay, ini probability. So apa sebenarnya yang dia buat ni? Odds ni sebenarnya probability lah. Dia sebenarnya probability ni dia measure level of confidence. Level of confidence an event will occur, akan berlaku. Dia mengukur darjah keyakinan sesuatu peristiwa akan berlaku. Ini adalah probability. Okay. So sekarang ni isunya adalah measure. Okay. Bila measure, maknanya ada nilai. Okay. Bila measure dia ada nilai lah. It's a measure of level of confidence. Darjah keyakinan sesuatu peristiwa akan berlaku. Alright. So dia maksudnya dia ada nilai. So nilai dia tu antara 0 hingga 1. Kalau dia menghampiri 1, maknanya darjah keyakinan tu adalah tinggi. Kalau menghampiri 0, darjah keyakinan dia adalah makin rendah. Okey. Jadi macam contohlah. Contoh, selalunya kita tak dikira pun, tapi dalam kepala kita mencongak tanpa kita sedari pun. Okey. Macam contoh hari ni kalau online tak kisah sangatlah, tapi kalau kata kelas tu face to face, kelas patut kata start pukul 9 pagi. Okey. Kalau kata pensyarah tu pukul 9:05 tak sampai lagi. You all rasa macam mana? Balik rumah. Belum lagi 9:05. Baru 2 minit. Okey. Baru 2 minit. Tas bakal kot. You all tunggu lagi kan? Okey. Maknanya kalau 9:20 Mulai istighfar. tunggu lagi. Pukul 9, kalau 9:30 Pergi adalah sarapan. Dah sampai adalah rumah. apa nama tu, adalah you all cadang ketua kelas WhatsApp pensyarah, tapi yang lain cakap jangan WhatsApp, diam je. Cakap Itu Mizi tu doktor. kalau WhatsApp kan dia balas macam memang on punya, kata so kita diam macam tu. Mampus. Lepas tu tapi kalau pukul 10 tak sampai, you all buat apa? Suruh Zarul ajar doktor. Mulalah balik nak fikir nak balik tak balik macam tu kan. Jadi macam tu. Sebab apa you all datang kelas tu? Sebab you all berkeyakinan tinggi kuliah tu on. Okey. Tapi kalau katalah tiba-tiba batal. Okey. So maknanya mesti ada sebab tertentu. So apa yang kita boleh interpret dalam kes ni ialah kalaulah kebarangkalian berlaku tu tinggi, the probability an event will occur is high, akan berlaku tu lebih tinggi, is high, and yet it does not happen. Okay, it does not happen. We have reason to believe. Kita percaya mesti ada sebab tertentu. There is an assignable cause. Ini yang kita guna. Ini yang kita guna petua ni lah. Maksudnya, kalaulah kebarangkalian sesuatu peristiwa berlaku tu tinggi, tetapi tak berlaku. Jadi kita percaya mesti ada sebab-sebab yang tertentu. Okey. Mestilah ada sebab yang tertentu. Macam tadi itulah.
kita yakin yang kelas tu akan ada, tiba-tiba pensyarah tak sampai-sampai. So 10 tak sampai lagi, 10.5 pun tak sampai. So mesti ada sebab. Betul? Okay. Itu dia assignable cause lah. Itu maksudnya. So kita punya interpretation dia macam tu. Kalau dia peristiwa, kalau kebangkalian berlaku tu tinggi tapi tak berlaku juga, mesti ada sebab tertentu lah. Tapi kalau kata kebarangkaliannya tinggi berlaku dan dia memang berlaku, tak adalah apa-apa jadi concern kita. Dia memang seperti yang dijangka lah. Itu maksud dia. Jadi macam dalam sukan ni selalu macam tu lah. Macam apa nama tu, contoh lah. Kalau kita ambil dalam bola ada sekali tu yang World Cup final tu, Jerman versus Brazil kan. Yang Brazil kalah 7-0 tu. Semi-final ke? Final lah, final World Cup. Yang kalah 7-0 tu kan. 7 kan? Yang tu. Semi-final ke? Semi-final ke final? Itu final tu. Final kan? Semi Final lah. 7-0 yang Jerman dengan Brazil tu. 7-0 tu. Bila berlaku macam tu, maknanya kita menjangkakan Brazil menang lah. Tapi tengok dia kena belasah. Jadi kita rasa mesti ada sebab tertentu. Dan saya sebab apa hari tu? Diorang jual game. Diorang jual game ke? Bukan jual game. Play je. Dia ada Dia benar Doktor. ada sekali tu dulu yang Ronaldo Brazil ni kan dia sakit. Dia pagi tu dia kena sawan, lepas tu pergi main juga yang tu. Oh, 1988. Itu tak apalah, saya pun tak ingat lah. Tapi itu maksudnya lah. There must be some reason lah. And then terbalik jugalah. Kalau kata kebarangkalian berlaku tu rendah, tapi tiba-tiba berlaku. Okey. Macam contohlah, tiba-tiba Malaysia jadi world champion. Macam mana boleh jadi world champion ni? Macam kalau kita ambil Euro Cup dulu, Greek pernah jadi champion. Okay? Greek pernah jadi champion. Jadi orang semua heran lah macam mana Greek boleh jadi champion. Macam tu. So orang cuba track lah kenapa Greek boleh jadi champion. Macam Euro Cup baru ni, England dapat masuk final lawan Italy. In fact England ni always underdog. Tapi dapat juga masuk ke final. Tapi final tu pun dia masih lagi underdog. Dia punya rating tu pun lawan dengan Italy tu dijangka dia kalah lah macam tu. So kalau England menang hari tu, kira orang akan cari reason lah kenapa dia menang. Tapi kalau nak explain kenapa dia menang tu mudah je lah, dia lawan kat England. Tapi ni dia kalah. Sorry peminat England. Okay. Kai. Saya England ni, saya pernah tanya ada seorang lah peminat England ni, Mak Saleh lah, orang England. Kenapa orang suka tengok England main bola? Kata kenapa why do people suka nak tengok England main? Dia punya jawab, orang bukan suka nak tengok England tu menang, sebab orang nak tengok England kalah, kata dia. Kalau jadi orang suka tengok. Orang suka tengok tu pasal dia orang berharap England kalah. Jadi seronok nak tengok England kalah. Itu dia punya teori. Which I think is correct. Orang menyampang England. Betul ke tak betul tu? Betul. Saya rasa ada betul lah. Okay. But anyway, okay. So ini probability tau. Yang sekarang ni isunya adalah, kalau odds ni tadi, macam mana dikira odds ni? Okay, yang ini nama dia subjective probability. Subjective probability. Subjective probability ni dia tertakluk kepada orang yang kira dia lah. Maknanya dia tertakluk kepada pakar-pakar jugalah. Macam mana dia nak tentukan ni 2-1, Jerman tu 6-1 semua tu. Dia tertakluk juga kepada pandangan pakar-pakar. Macam kalau bola ni dia tanyalah coach yang hebat-hebat dalam dunia ni lah. Player yang hebat-hebat, yang follow bola, penulis sukan yang hebat-hebat. Dia akan tengok kat situ lah pandangan dia orang.
So daripada situ baru dia atur dia atur the odds tu supaya in such a way yang membuat betting ni tadi dia tak akan kalah. Okay? Dia tak akan rugi lah, tu maksud dia. So yang kita bagi 2 to 1, 6 to 1 tu definitely lah secara teori token judi ni tak akan rugi punya lah, itu maksudnya. Okay. Unless, okay, in teori betul, unless dia ada dipanggil divine intervention. Okay. Itu nama dia subjective probability. Dia ada 4 cara. Yang kedua dengan ini apa nama classical definition yang belajar masa apa nama tu, masa diploma dulu. Umpamanya lambung dadu, lambung siling, apa kebangkalian bila lambung siling dapat kepala 1/2. Kenapa 1/2? Sebab ada 2 muka, kepala dengan bunga, jadi dia 1/2. Yang itu buah dadu pun sama. Bila kita lambung buah dadu tu, apa kebangkalian dapat nombor 6? Dia adalah 1/6. Kenapa 1/6? Sebab dia ada 6 muka. Jadi tiap-tiap satu tu dia mempunyai kebarangkalian yang sama untuk berlaku. Itulah, itu dia punya tu. Nombor ekor pun sama, dia guna classical definition. Apa kebarangkalian nombor 1, 2, 3, 4 akan menang. Nombor 1 hari bila ni hari Sabtu Entahlah sekarang saya tak tahu. 1/10,000. Dia kalau sekarang ni 2,500 kot. Dia dah tingkatkan lagi dia punya apa nama tu pulangan. Apa ni, the return tu dia tingkatkan. Tapi tetap dia punya overall company tu tak akan rugi lah secara teori. Unless ada intervention. Yang ni classical definition. Topik ni boring. Okay. Apa nama tu, dia berguna dalam certain cases lah. Yang ketiga, ini adalah dipanggil apa nama tu, saya boleh kata macam tu lah, law of large number. Maksud dia macam ni. Apa kebarangkalian kalau di Kuala Lumpur tu dah 2 hari tak hujan, apa kebarangkalian hari ni hujan? Okay. Yang itu dia observe daripada tahun ke tahun lah. Kalau di Kuala Lumpur yang saya pernah dengar lah, kalau dah 2 hari tak hujan, hari ketiga tu kemungkinan besar akan hujan. Okay. Maknanya bukan dalam musim kering lah. Tapi kalau dalam musim biasa, kalau lah 2 hari tak hujan KL tu, hari ketiga tu siap lah. Itu maksud dia. Ini dia panggil law of large number. Maksudnya dia perhati observation tu over a very long period of time. Dan daripada situlah. Yang ini dia memerlukan pemerhatian yang lama. Yang nombor 4, ini daripada some mathematical punya formulation lah. Kita boleh kata formula yang dah ditetapkan. Yang banyak penggunaannya adalah pada this part. Sekejap saya kena jawab pun ni. Hello. Waalaikumsalam. Belum dapat mak ni tadi. Ya bercakap. Alhamdulillah. Allah kenal lagi tak ada tu. Khairul Anwar. Dulu yang kerja pemandu dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat tu masa di Johor tu. Ada pernah tanya adik nak masuk U dulu. Sama macam ada orang Serani kalau ingat lagi. Kenapa? Apa ceritanya? Sama lah. Tengok nombor tu dalam bilik solat masa sampai kali. Boleh tunggu hari tadi. Tak ada apa-apa. Sihat Baik, Alhamdulillah. Tengah kelas ni. Nak tengok mula lah kalau kita tu. Baik, okey, baik. Call dengan ni lah. Okay. Ya, baik, insyaAllah. Okay. Macam tu. Alright. Assalamualaikum. Salam. Okey. Siapalah call ni. Okey. Kontak banyak sangat. Apa benda tu?